Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini kami dari kumpulan 2 yang terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan akan membentangkan berkaitan dengan kepelbagaian isu yang berkaitan dengan kod etika keguruan, di mana sebagai ahli kumpulan yang pertama, saya Arhamli binti Robian akan membentangkan berkaitan dengan isu hak asasi kanak-kanak, iaitu keselamatan murid sekolah agama rakyat, SAR. Okey, rakan saya yang kedua, Nurul Izzati binti Marzuki, akan membentangkan berkaitan dengan isu gangguan seksual guru terhadap murid. Dan rakan saya yang terakhir, Nur Hafizah binti Ismail pula akan membentangkan berkaitan dengan isu disiplin guru, iaitu guru memukul murid. Ketiga-tiga isu ini akan dikaitkan dengan kod etika keguruan, di mana kod tersebut menjadi garis panduan kepada guru untuk dilaksanakan sepanjang berada dalam profesion keguruan. Berikut merupakan isu yang akan saya bawa, iaitu isu hak asasi kanak-kanak yang difokuskan kepada keselamatan murid sekolah agama rakyat di Malaysia. Apa itu SAR? Okey, SAR adalah singkatan kepada Sekolah Agama Rakyat yang merupakan antara institusi pendidikan Islam yang berperanan terhadap pembangunan insan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertumbuhannya semakin pesat, berkembang di seluruh negeri yang menunjukkan institusi ini mendapat sambutan yang baik dan menjadi keperluan kepada pendidikan Islam di negara ini. Okey. SAR merupakan institusi pendidikan yang berasaskan kurikulum diniah yang diuruskan sepenuhnya oleh jemaah pengelola sekolah dan ia bersifat persendirian ataupun swasta. Di sini terdapat contoh SAR di Malaysia yang difokuskan dalam negeri Kedah. Pertama sekali, Sekolah Rendah Islam Darul Ulum. Kedua, Pusat Pendidikan Al-Azhar. Ketiga, Sekolah Rendah Islam Darul Aman. Dan yang terakhir sekali, Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam iaitu STRITI. Di sini terdapat keratan akhbar yang berkaitan dengan isu keselamatan. Keratan yang pertama, sampai bila sekolah agama tak selamat? Kedua, lagi asrama Ma'had Tahfiz terbakar. Ini menunjukkan isu keselamatan mendapat perhatian daripada masyarakat. Hal ini kerana isu keselamatan ada kaitan dengan hak asasi kanak-kanak, di mana hak asasi kanak-kanak boleh terbahagi kepada 3, iaitu pertama sekali kehidupan, kedua perlindungan dan yang terakhir sekali adalah perkembangan. Yang saya nak fokus di sini adalah dari sudut perkembangan, di mana ianya merangkumi persekitaran yang selamat, pendidikan, kemudahan dan kebebasan daripada diskriminasi. Yang boleh dikaitkan dengan isu tadi adalah merangkumi persekitaran yang selamat. Jadi untuk slide seterusnya, saya akan tekankan berkaitan dengan persekitaran selamat. Oleh sebab persekitaran selamat termasuk dalam Akta Kanak-kanak 2001, pihak sekolah perlu memandangnya sebagai satu perkara yang serius kerana pengabaiannya boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya termasuk mengancam nyawa. Sekiranya sekolah tidak mengambil serius berkaitan dengan akta ini, hal ini akan menyebabkan mereka didenda dan diambil tindakan yang lebih serius oleh pihak yang bertanggungjawab. Punca isu keselamatan yang terjadi di SAR ni adalah disebabkan kewangan. Kewangan ni satu benda yang sangat berat kerana tanpa wang kita tak dapat buat apa-apa dalam sekolah, nak melengkapkan sekolah dengan kemudahan yang sepatutnya murid dapat. Jadi kewangan sekolah SAR ni adalah bergantung hanya kepada yuran murid sahaja. Jadi mereka tidak mendapat sumber kewangan daripada kerajaan pusat kerana mereka memegang status sebagai sekolah swasta. Kesan kewangan SAR yang terhad daripada sumber yang terhad tadi akan membawa kepada masalah keselamatan sebuah SAR tersebut. Antaranya adalah pertama, keperluan asas atau bekalan air bersih tidak dapat disalurkan kepada murid, di mana mereka terpaksa menggunakan air bawah tanah yang tidak terjamin tahap kebersihannya. Keadaan ini menjadikan murid mungkin menghadapi masalah seperti cirit-birit dan muntah.
Okey, lebih teruk lagi sekiranya ciri keselamatan asrama murid tidak mencapai spesifikasi piawaian binaan bangunan, di mana sepatutnya terdapatnya pendawaian elektrik yang sistematik supaya tidak terjadinya litar pintas yang boleh menyebabkan kebakaran. Okey, selain daripada itu, jika berlakunya kecemasan seperti kebakaran, mesti terdapatnya laluan khas untuk mereka lari menyelamatkan diri. Jadi, ciri keselamatan ini perlu mendapat perhatian yang serius daripada pihak sekolah. Okey, baik. Kod etika keguruan terbahagi kepada 4. Tapi isu yang saya bawa adalah berkaitan dengan keselamatan yang berkait rapat dengan kod etika yang pertama, iaitu tanggungjawab terhadap murid. Tanggungjawab terhadap murid termasuklah mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar melebihi daripada hal-hal yang lain. Ini bermaksud guru boleh menghayati kerangka konseptual model 3S yang telah diubah suai dari model Sekolah Selamat Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, dapat dilihat di sini model menekankan kerjasama antara sekolah serta komuniti dalam menjadikan sekolah sebagai satu tempat yang selamat dan sejahtera untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, antara aspek yang ditekankan adalah pergerakan pelajar, keadaan sekolah, suasana pembelajaran, aktiviti kokurikulum, pengurusan sosial, pengurusan bencana, persekitaran sekolah, hubungan sosial, sokongan dan potensi diri serta kesihatan diri, di mana semua aspek ni perlu dijayakan bukan hanya oleh guru tetapi juga dengan kerjasama ibu bapa serta komuniti. Okey, untuk sekolah swasta pula disarankan supaya ada inisiatif daripada pihak sekolah untuk mencari sumber kewangan lain untuk menampung keperluan yang seterusnya meningkatkan keselamatan di sekolah tersebut. Okey, antara yang boleh dilakukan adalah seperti menyewa sebahagian tapak sekolah untuk digunakan oleh pihak lain. Dengan ini, sekolah akan memperoleh sumber kewangan yang lebih untuk meningkatkan tahap keselamatan sedia ada. Kesimpulannya, kehidupan masyarakat sentiasa terdedah kepada risiko dan bahaya tanpa mengira tempat di mana sahaja. Okey, persekitaran sekolah yang selamat tidak akan tercapai jika hanya bergantung kepada guru sahaja tanpa pelibatan yang bersepadu daripada ibu bapa dan masyarakat. Okey, oleh hal yang demikian, kerangka konseptual model 3S yang saya bentangkan tadi diharap dapat menyumbang ke arah pemahaman peranan yang boleh dimainkan oleh komuniti sekolah demi mencapai aspirasi murni keselamatan dan kesejahteraan sekolah. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Seterusnya adalah isu disiplin guru. Saya akan memfokuskan berkenaan gangguan seksual guru terhadap murid. Menurut Kementerian Sumber Manusia, gangguan seksual ini bermaksud perbuatan yang berasaskan seks yang kurang disenangi melalui lisan, isyarat, sentuhan, psikologi dan visual secara berulang-ulang. Okey, jadi fokus isu ini adalah gangguan seksual secara lisan menggunakan bahasa lucah iaitu berjenaka. Keratan berita dalam talian telah diperoleh berkenaan dengan gangguan seksual secara lisan melalui jenaka. Baru-baru ini tular video pelajar 17 tahun mendedahkan bahawa guru lelaki membuat lawak lucah dalam kelas pendidikan jasmani dan kesihatan. Guru tersebut mengatakan bahawa kalau ingin merogol seseorang, rogol yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi hal ini menunjukkan guru tersebut menggalakkan pelajar dalam kelas tersebut untuk membuat perbuatan merogol tersebut. Isu dan kod etika keguruan. Okey, jadi kita kat sini kita akan lihatlah berkaitan antara isu dengan kod etika keguruan. Okey, kod etika keguruan ni dia adalah tingkah laku, nilai yang baik yang perlu diamalkan seorang guru untuk menjaga imej, dia punya maruah, akhlak dan kepribadian dia. Okey, jadi kita tengok kod etika yang pertama.
iaitu tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Kat sini dia mengatakan bahawa guru tidaklah harus bertingkah laku sedemikian sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion keguruan. Jadi berdasarkan kod etika keguruan ni, guru tu sepatutnya bertanggungjawab lah dalam menunjukkan cara pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberi contoh. Tapi dalam isu ni, isu gangguan seksual ni, guru tersebut telah tidak bertanggungjawab dalam memberi contoh yang baik kepada murid, di mana guru tersebut dia menunjukkan percakapan yang negatif dengan membuat gangguan seksual secara lisan, iaitu dia berjenaka tentang hal rogol ni terhadap murid-murid dia. Jadi kita ni sebagai guru sebenarnya kita seharusnya menanamkan sikap yang baiklah terhadap semua murid-murid kita ni, supaya anak murid ni dia dapat berkembang menjadi warga negara yang lebih berguna. Jadi perkara ni berbezalah dengan guru yang membuat gangguan seksual tu. Kita nampak di sini guru tersebut melakukan sikap yang tidak baik terhadap murid-murid dia. Yang kedua, kod etika yang kedua adalah tanggungjawab terhadap murid. Guru haruslah mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Tapi berdasarkan isu gangguan seksual ni, kita dapat lihat guru tersebut dia telah melanggarlah kod etika keguruan, di mana beliau telah beliau tidak menunjukkan dia punya rasa tanggungjawab terhadap anak murid dia. Maksudnya beliau ni melanggarlah kod etika keguruan, dan menunjukkan rasa tidak bertanggungjawab terhadap anak murid dia. Dan dalam kes ni sepatutnya guru perlu mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. Tapi guru tu, guru yang melakukan gangguan seksual tu, dia telah melakukan perkara yang sebaliknya lah terhadap anak murid dia. Jadi kes seperti ni kita seharapnya dia tak perlu tak seharusnya terjadilah, kerana dia akan mencemarkan nama baik profesion keguruan ni, sehingga menyebabkan murid atau mangsa tersebut tu dia akan rasa tidak selamat untuk melibatkan diri dia dalam aktiviti pembelajaran. Yang ketiga, etika keguruan yang ketiga adalah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Untuk kod etika ni, guru tu seharusnya bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha untuk membentuk tingkah laku murid tersebut ke arah yang lebih yang lebih ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. Di mana kat sini kod etika yang kita tekankan adalah guru tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid itu, dan juga keyakinan ibu bapa murid tersebut. Yang mana guru tersebut dia tidaklah harus mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan anak murid dia. Jadi kod etika ni dia jelaslah menunjukkan bahawa guru yang melakukan gangguan seksual ni dia tak mengikut kod etika yang digariskan digariskan sebagai seorang pendidik lah, sebagai dia seorang guru tu. Tapi dekat sini saya dapat simpulkan bahawa kod etika yang menjadi panduan kepada semua guru ni tidak digunakan dan diamalkan oleh guru yang melakukan gangguan seksual terhadap murid ni. Isu dan perundangan. Jadi kat sini kita akan lihatlah isu gangguan seksual tadi ni perkaitannya dengan perundangan. Seperti yang kita tahu, guru ni adalah seorang penjawat awam. Jadi penjawat awam ni dia terikat dengan perundangan. Jadi jika seorang guru ni dia melanggar kod etika keguruan, jadi dia perlu merujuk kepada perundangan lah. Jadi peruntukan bab D, iaitu peraturan-peraturan pegawai awam,
kelakuan dan tata tertib yang terkandung dalam perintah-perintah kerajaan dan Akta Pendidikan 1996. Okey, untuk bab D ni, okey, dia membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kelakuan, okey, tugas kawalan, pengawasan tata tertib, hukuman, okey, dan pelbagai perkara lagi lah. Okey, jadi dekat sini kita akan fokus kepada isu gangguan seksual tadi ni, di mana bahagian 2 berhubung dengan aspek kelakuan, iaitu Peraturan 4/2 1993, di mana seseorang pegawai tidak boleh berkelakuan dengan cara yang boleh memburuk atau mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Bila guru melakukan isu gangguan seksual ni, secara tidak langsung dia akan mencemarkan nama baik perkhidmatan awam lah, mencemarkan profesion keguruan. Peraturan dan tindakan tata tertib. Jadi untuk isu gangguan seksual ni, dia telah dikategorikan sebagai larangan mutlak dalam Peraturan 4/A, di mana guru dilarang sama sekali melakukan gangguan seksual, sama ada secara lisan ataupun bukan lisan. Dan gangguan ini bukan sahaja kepada murid, malahan kepada rakan ataupun sesiapa sahaja, tidak kira di mana atau di luar bilik darjah. Untuk tindakan tata tertib, tindakan tata tertib untuk isu disiplin guru ni adalah berbentuk hukuman. Menurut Anwar 2021, pelanggaran mana-mana peruntukan yang termaktub dalam Peraturan Tata Kelakuan Pejabat Awam boleh dikenakan tindakan tata tertib. Jadi untuk tindakan tata tertib yang dikenakan ni, perlu mengikut prosedur-prosedur lah, prosedur-prosedur yang tertentu mengikut jenis-jenis salah laku. Kalau untuk isu disiplin guru ni, salah laku dia adalah gangguan seksual. Gangguan seksual secara lisan melalui berjenaka. Jadi dekat sini dia punya prosedur untuk tentukan jenis salah laku dia ni adalah kita tertakluk kepada Peraturan 38, iaitu berkemungkinan akan dikenakan amaran. Amaran di sini adalah salah satu satu bentuk peringatan kepada guru tersebut, supaya dia tidak mengulangi perbuatan ni lagi. Amaran daripada pihak pentadbiran. Mungkin amaran ni ada amaran pertama, kedua dan ketiga. Seterusnya adalah turun pangkat. Untuk turun pangkat ni berkemungkinan dia akan diturunkan pangkat ke satu grade yang lebih rendah, tertakluk kepada skim perkhidmatan yang sama dan kumpulan yang sama. Jadi untuk isu gangguan seksual ni, dia tak terlalu berat dengan gangguan seksual yang bersentuhan tu. Sebab untuk gangguan seksual isu yang saya ketengahkan ni, dia lebih kepada berjenaka melalui dia punya lisan. Dia ni lah maksudnya dia melawak ataupun bergurau dengan murid dia. Tapi ni lah ada unsur-unsur gangguan seksual tu lah. Jadi inilah hukuman yang dikenakan, amaran dan turun pangkat. Antara punca utama guru tersebut melakukan kes gangguan seksual, disebabkan dia kurang memahami etika keguruan itu sendiri.
Okay, kalau guru yang memahami etika keguruan ni, dia tak akan tergamak lah untuk melakukan perkara sedemikian terhadap anak-anak murid dia. Okay, jadi ini berbezalah dengan guru tersebut. Okay, menurut Vani 2017, guru tersebut telah melanggar kod etika guru yang telah digariskan. Jadi hal ini menunjukkan bahawa guru tersebut dia tak faham atau dia tak mengerti apa yang terkandung dalam kod etika keguruan. Okey, punca kedua adalah masalah keluarga. Okey, dia adalah salah satu punca lah berlakunya tingkah laku negatif di kalangan guru ni. Okey, guru yang menurut Roslan et al 2019, okey, masalah keluarga ni adalah dia mengalami tekanan lah dan emosi yang tidak stabil akibat daripada penceraian dan kurang kasih sayang. Okey, jadi hal ni dia dia menyebabkan guru tersebut tu dia rasa macam inilah, dia ambil jalan mudah dengan melakukan gangguan seksual terhadap anak-anak murid dia. Okey, untuk apa? Untuk melepaskan tekanan, tekanan yang dihadapi oleh dia tadi melalui penceraian, emosi semua tadi ni. Okey, jadi perkara ni dia menunjukkan bahawa masalah rumah tangga kan, macam tadi penceraian, okey, menyebabkan keperluan seksual guru tersebut tu tidak dapat dipenuhi, dan dia menyebabkan guru tu terbabit menjadikan anak murid dia tu sebagai tempat untuk dia melepaskan dia punya tuntutan nafsu seksual dia tu kepada anak murid dia. Okey, yang ketiga pula, punca ketiga adalah kurang penghayatan agama. Okey, kalau ada ilmu di dada, ada asas agama pada diri kita, nak melakukan suatu benda tu, kita akan berfikir dahulu. Okey, berlandaskan agama kita. Maksudnya kita akan tahulah gangguan seksual ni halal ke, haram ke. Okey, bila kita tahu gangguan seksual ni adalah haram, berdosa, okey, jadi sebelum kita nak melakukan tu, kita dah terfikir berdosa. Jadi dia adalah salah satu cara lah untuk elokkan kita daripada melakukan perbuatan tersebut. Kesan terhadap guru. Apabila guru tu melakukan gangguan seksual tadi ni, apakah kesan terhadap diri dia sendiri? Pertama, jelaslah dia akan menjejaskan nama baik dia sendirilah. Maksudnya orang lain semua akan pandang negatif terhadap diri dia. Masyarakat, rakan sejawat, murid-murid lain semua akan pandang negatif. Ni secara tak langsung akan menjejaskan nama baik dia lah. Membuatkan orang semua berkata-kata dengan perbuatan yang dia telah lakukan. Kemudian kesan dia terhadap diri dia juga adalah guru ni sebagai pengganti ibu bapa. Seperti yang kita tahu, guru ni sebagai pengganti ibu bapa di sekolah. Anak murid ni diamanahkan oleh ibu bapa kepada guru untuk mendidik anak mereka ni. Tapi bila dah terjadi macam ni, ibu bapa tidak lagi mempercayai dan tidak lagi hormati kenyataan guru tu sebagai pengganti ibu bapa di sekolah. Kesan terhadap murid apabila guru tu melakukan gangguan seksual terhadap murid tu, murid tu akan rasa trauma lah untuk hadir atau datang ke sekolah. Murid tu juga akan rasa takut untuk berhadapan dengan guru tersebut. Sama ada pada luar kelas ke ataupun dalam kelas pada subjek pengajaran dan pembelajaran guru tu. Dan secara tidak langsung juga murid tu jadi tak berminat pembelajaran dan pengajaran guru tersebut. Seterusnya, kesan terhadap masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai murni seorang guru tu akan hilang. Seperti kita tahu, nilai-nilai murni seorang guru ni, guru tu simbolik dengan seorang yang penyayang. Jadi masyarakat ni akan hilanglah kepercayaan dia sebagai yang dikatakan guru tu sebagai seorang yang penyayang. Dan akhir sekali,
pengaruh yang dibawa oleh isu gangguan seksual yang tidak patuh pada kod etika keguruan ni terhadap profesion perguruan akan menjejaskan imej semua guru lah di Malaysia, di negara kita Malaysia ni. Cara macam mana nak mengatasi isu gangguan seksual guru terhadap murid ni. Pertama, amalkan budaya cakna lah. Dengan menjelaskan atau menerangkan garis panduan dan perkeliling. Untuk sentiasa ingat mengingati sesama guru-guru. Maksudnya bila kita saling ingat mengingati ni, jadi kita berwaspada, berjaga-jaga, takut kita ni melanggar kod etika perguruan. Jadi kita inilah, bila ada orang saling mengingati ni, kita maksudnya kita berjaga-jaga. Kemudian cara kedua adalah penyediaan pendidikan seks. Macam mana penyediaan pendidikan seks ni? Dia kerajaan atau badan bukan kerajaan ni perlu memainkan peranan yang penting lah dalam menyediakan pendidikan seks ni, supaya dia dapat menyedarkan masyarakat kita ni, khususnya guru-guru, dalam mengatasi masalah tingkah laku yang negatif ni. Jadi pendidikan seks ni dia bukan sahaja sesuai kepada murid-murid, guru-guru, masyarakat, tapi dia lebih sesuai kepada pesalah tadi ni lah, pesalah gangguan seksual itu sendiri, supaya dia rasa sedar diri akan kesalahan bila melakukan perkara yang negatif ni. Jadi pendidikan seks ni dia bertujuan untuk dia bertujuan untuk memberi maklumat yang sebenar lah, tentang kesalahan seksual yang dilakukan, lebih-lebih lagi dilakukan kepada murid-murid. Jadi di samping itu juga pendidikan seks ni juga dia mengetengahkanlah kesan atau implikasi yang diperoleh oleh pesalah gangguan seksual tadi ni, jika mereka terus melakukan gangguan seksual terhadap murid-murid. Maksudnya dekat sini dia lebih fokus kepada pesalah tadi ni, yang melakukan gangguan seksual tu. Di samping kita juga ingin memberi kesedaran kepada orang lain juga, murid, guru-guru lain, masyarakat. Seterusnya penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ni dia juga adalah salah satu jalan mudah lah yang boleh diambil bagi mengatasi tingkah laku yang negatif ni. Melalui penguatkuasaan undang-undang ni yang melibatkan kes gangguan seksual di kalangan guru pendidik ni perlu dibanteras dengan cepatlah, supaya kes seperti ni lagi tak akan berulang lagi. Dan penguatkuasaan undang-undang seperti inilah kita kena buatlah penguatkuasaan undang-undang. Seperti contohnya beri sebatan ke, ataupun penjara, ataupun memberi hukuman dan sebagainya lah. Benda ni dia perlu dikuatkuasakan, supaya dia dapat mengatasi masalah ni lah, daripada terus berleluasa, daripada terus orang lain pula sambung melakukan perkara yang sama. Jadi kita tak naklah dia berleluasa macam ni. Jadi dengan adanya penguatkuasaan ni, tingkah laku negatif di kalangan guru mungkin dapat diatasi lah, dengan kadar yang segera. Jadi kesimpulannya dekat sini, gangguan seksual ni adalah satu masalah sosial yang sangat serius dalam masyarakat kita hari ini. Jadi perlu adanya tindakan yang sewajarnya mengikut kita punya garis panduan dan perkeliling, untuk membendung masalah dan isu ni daripada dia lebih berleluasa. Jadi kita haruslah beranilah mempertahankan hak diri kita, hak individu, dan berani bersuara dalam membendung daripada murid-murid lain daripada teraniaya lah. Khususnya ni lah, maksudnya mangsa tu sendiri perlulah mempertahankan hak individu, dan mangsa tu sendiri perlu berani bersuara, supaya rakan-rakan murid lain tak teraniaya.
Okey, jadi oleh itu penguasaan kod etika perguruan ni perlu adanya penguasaan yang mendalam. Okey, untuk menjadi supaya dia menjadi satu pegangan dalam mengatasi isu-isu disiplin guru ni daripada semakin berleluasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya akan menyambung pada isu seterusnya iaitu isu berkaitan dengan disiplin guru. Okay, di sini isu guru mendera murid. Okay, menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara, penderaan kanak-kanak ini didefinisikan sebagai pencabulan ataupun pelanggaran yang amat serius terhadap hak kanak-kanak yang menyebabkan berlakunya risiko terhadap kelangsungan hidup mereka. Okay, penderaan ini saya fokuskan kepada fizikal, iaitu kecederaan yang berlaku pada tubuh badan kanak-kanak yang mana kita sendiri dapat lihat. Okay, itu adalah Akta Kanak-kanak 2001. Seterusnya, menurut Al-Ad'a 2012, ia menyatakan contoh-contoh penderaan tersebut adalah seperti lebam yang teruk, kecacatan anggota tubuh badan, retak dan sebagainya. Okay, berdasarkan sebuah artikel yang bertarikh April 2021 yang dipetik daripada berita harian online, iaitu tajuknya Guru Mengaku Pukul Murid. Okey, di sini menurut sebuah artikel, kejadian ini berlaku di sebuah sekolah rendah di Kuala Kedah, di mana guru tersebut memukul muridnya dengan menggunakan pembaris sehingga menyebabkan berlakunya kecederaan di lengan kiri, jari dan muka murid tersebut. Di dalam kod etika keguruan, guru perlu bertanggungjawab terhadap muridnya, iaitu dengan menjaga kebajikan dan keselamatan muridnya. Tetapi dalam hal ini, guru tidak mementingkan keselamatan, malah mencederakan muridnya. Sesungguhnya, amat pentinglah bagi seorang guru tu menjaga pelakuan agar tidak mencalar kewibawaan profesi keguruan tersebut dan menghilangkan kepercayaan orang ramai terhadap nilai-nilai mulia yang sepatutnya ada dalam diri sebagai seorang guru. Okey, pendek kata, tingkah laku guru yang dianalisis ini telah membuatkan ramai pihak mempersoal tentang sifat profesional guru tersebut, yang mana mencabar kewibawaan profesi keguruan di negara ini. Baik, seperti yang telah saya jelaskan di bahagian kod etika keguruan sebentar tadi, jelaslah menunjukkan bahawa guru tersebut telah melanggar kod etika keguruan kerana beliau telah memukul sehingga mencederakan muridnya. Di sini, sebagai seorang guru ataupun pejabat awam, sepatutnya perlulah memahami dan mematuhi etika sebagai penjawat awam, terutama pada bahagian 2 dalam peraturan-peraturan pegawai awam, iaitu berkaitan dengan kelakuan dan tata tertib, seperti yang telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Pemberitahuan Undangan kurungan A395, iaitu Peraturan 4 kurungan 2 kurungan D, yang mana di sini telah dinyatakan bahawa guru tidak boleh berkelakuan sedemikian cara sehingga memburukkan nama ataupun mencemarkan nama baik perkhidmatan awam. Tetapi apa yang berlaku di sini adalah guru tersebut telah mencemarkan dan memburukkan nama kerana golongan ibu bapa masyarakat telah memandang sinis terhadap profesi perguruan kerana apa? Kerana beliau telah mencederakan muridnya. Tambahan lagi, sebagai seorang guru yang bijak, sepatutnya beliau perlulah berwaspada dalam tidak melibatkan gejala-gejala yang akan mengakibatkan ataupun menjejaskan nama baik sebagai penjawat awam. Contohnya, tidak perlulah sampai memukul hingga mencederakan muridnya, yang mana sepatutnya sebagai seorang guru sepatutnya menunjukkan peribadi yang baik, mulia dalam ataupun sebagai penjawat awam, yang mana hal ini dapat membantu menjaga imej di dalam perkhidmatan awam. Kebanyakan guru-guru di negara ini memiliki etika kerja yang baik. Hanya segelintir saja individu yang tersasar daripada kelakuan yang sepatutnya, kelakuan yang lebih positif. Kerana mereka ni terlibat dengan masalah-masalah disiplin. Atas sebab-sebab tertentu juga mereka terlibat dengan masalah-masalah tersebut. Seperti yang saya telah jelaskan sebelum ni, guru yang dianalisis
tersebut telah melanggar kod etika keguruan dan juga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan kerana beliau telah memukul sehingga mencederakan muridnya. Jadi apabila berlaku situasi sebegini, masalah sebegini, pihak berkuasa tata tertib yang mengikut bahagian 6 akan menentukan jenis hukuman tata tertib ke atas pesalah. Jadi di sini hukuman yang berkemungkinan yang akan dikenakan ke atas guru tersebut adalah yang pertama amaran. Amaran ini akan diberikan oleh pengetua ataupun guru besar ke atas guru yang terlibat. Yang mana amaran yang berbentuk teguran kepada guru tersebut agar lebih bertanggungjawab dan diberi kesedaran agar tidak melakukan lagi kesilapan yang sama. Seterusnya, yang kedua, hukuman yang berkemungkinan yang akan dikenakan kepada guru tersebut adalah diturunkan pangkat. Seperti yang kita tahu, guru-guru atau pegawai pendidikan yang disabitkan dengan kesalahan, contohnya yang menggugat integriti perkhidmatan awam, yang mana kita tahu integriti perkhidmatan awam ni sepatutnya memiliki nilai-nilai murni. Jadi apa yang ditunjukkan oleh guru sebentar tadi tidak memiliki nilai-nilai murni dengan memukul sehingga mencederakan murid. Jadi di situ jawatan kuasa tata tertib tadi ni akan mengenakanlah hukuman dengan menurunkan pangkat dengan cara menurunkan grade guru tersebut ke grade yang lebih rendah dalam skim perkhidmatannya sama. Pada pendapat saya, punca berlakunya senario ini adalah kerana guru tersebut kurang memahami dan menghayati kod etika keguruan, yang mana di dalam kod etika keguruan tersebut telah diberi garis panduan agar guru di negara ini mengikuti dengan melakukan tingkah laku yang sepatutnya apabila kita berada di dalam profesi tersebut. Tetapi guru tersebut bertindak begitu kerana beliau kurang memahami kod etika perguruan dengan baik. Seterusnya, tekanan emosi. Menurut Yahya dan Nik Hussein, aspek yang paling mempengaruhi stres adalah masalah disiplin murid. Ditambah pula dengan tuntutan kerja yang menyebabkan guru tersebut berasa stres dan telah bertindak memukul muridnya. Guru bukan hanya sekadar sebagai seorang pendidik, tetapi ianya juga pengganti kepada ibu bapa, kaunselor dan sebagainya. Namun apabila berlaku perlakuan sebegini, ibu bapa dan masyarakat akan memandang sinis kepada guru. Hal ini juga menyebabkan mereka tidak lagi yakin terhadap guru dalam mendidik anak-anak mereka. Seterusnya, ianya akan menjejaskan imej semua guru di negara kita. Seterusnya, guru tersebut akan dikenakan hukuman seperti diberi amaran atas kesalahan yang dilakukan mengikut peraturan tata kelakuan dan tata tertib sebagai penjawat awam. Seterusnya, jika kesalahan membabitkan pelucutan jawatan, ianya akan mengganggu sistem pembelajaran kerana jika berlaku situasi sebegitu akan menyebabkan kurang guru dan menyebabkan tergendalanya sistem pembelajaran tersebut. Oleh itu, cara bagi mengatasi masalah guru-guru yang memukul dan mendera murid ini adalah dengan pihak pentadbir haruslah mempertingkatkan sistem pemantauan, monitoring agar guru-guru sentiasa berhati-hati dalam melakukan sebarang tindak tanduk yang melibatkan kesalahan salah laku dalam kalangan mereka. Ketegasan yang ditunjukkan oleh pihak pentadbir ini juga sememangnya dapat membantu pihak berkuasa dalam membasmi isu salah laku guru, terutamanya guru-guru yang baru saja dilantik, agar mereka ini lebih memahami dan menghayati kod etika keguruan. Oleh itu, pelbagai kursus, seminar dan sebagainya ini perlulah dipertingkatkan, diperbanyakkan bagi membantu guru lebih peka akan tindak tanduk yang mereka lakukan. Selain itu, rakan sejawat juga perlulah bertanggungjawab memberi dorongan kepada guru yang terbabit. Walaupun kita dididik supaya tidak menjaga tepikan orang, tetapi pendekatan kepedulian diertikan sebagai kita mengambil berat terhadap orang lain. Sebagai rumusan kepada ulasan yang telah saya kemukakan tadi, jadi jelaslah di sini bahawa kod etika keguruan ini diwujudkan bagi membentuk tingkah laku
yang positif dalam kalangan guru. Jadi dengan adanya kod etika keguruan ini juga, para guru di Malaysia ni dapat merujuk garis panduan yang telah ditetapkan agar guru dapat bertanggungjawab dan beraccountability terhadap semua pihak, terutamanya pelajar. Oleh itu, sebagai seorang guru, kita haruslah menitik beratkan kod etika keguruan bagi memastikan semua pihak, terutama murid, akan mendapat kebaikan hasil daripada pemahaman guru terhadap kod etika keguruan tersebut.